Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan tumpuan kita masih lagi tentunya kepada pembentangan Belanjawan 2023 yang akan disempurnakan nanti oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan pada hari Jumaat nanti. Dan sudah pastilah kalau anda juga masih ingat lagi pada 22 hari bulan Januari yang lalu, Datuk Seri Anwar juga telah menyatakan komitmennya yang PKS akan diberi tumpuan dalam pembentangan semula Belanjawan 2023. Jadi inilah isu yang menjadi pilihan kita, iaitu Belanjawan 2023 Perkasa PKS. Kita ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Seorang berada bersama saya di studio ruang bicara ini, dan insyaAllah seorang lagi tetamu akan kita hubungi melalui talian Zoom. Yang berada di studio bersama dengan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Dr. Aida Idris yang berada ataupun bertugas di Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum ni kita pernah bersama, tetapi ketika itu di alam maya. Betul, betul. Masa tu PKP kita berada di kemuncak PKP pada waktu itu, 2021. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita dapat bertemu in person sebenarnya. Betul, Alhamdulillah. Finally. Dan seperti yang saya katakan, kita juga ada seorang lagi tetamu yang insyaAllah akan kita hubungi melalui talian Zoom nanti, dan beliau ialah yang berbahagia Datuk Hajah Faridah A. Jaber yang merupakan yang dipertua Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putera Malaysia ataupun Ushanita. Dan insyaAllah kalau semuanya berjalan lancar, kita akan dapat menghubungi beliau dalam bincang-bincang ataupun sembang-sembang di ruang bicara ini. Dan seperti biasalah, kepada anda yang mungkin juga berminat untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, seperti biasa jugalah kami menjadikan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, apa ni saya ingin mulakan dululah bersama dengan Profesor Dr. Aida Idris. Barangkali bila kita bercakap tentang belanjawan, memanglah seluruh rakyat Malaysia di pelbagai peringkat sebenarnya sedang menunggu-nunggu mungkin akan ada berita-berita gembira kepada golongan tertentu ataupun kepada semua rakyat Malaysia, kerana kalau kita dengar apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar sendiri, beliau menyatakan bahawa Belanjawan 2023 ini adalah belanjawan untuk rakyat sebenarnya, memulihkan semula keadaan yang mungkin begitu mencabar kepada rakyat sekarang ini. Tetapi mungkin Prof ada pandangan yang tersendiri. Apa yang Prof jangkakan sesuatu yang mungkin akan menggembirakan rakyat melalui Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan nanti? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk dan seluruh penonton ya, ruang bicara pada malam ini. Terima kasih kerana mengundang saya ke program ini. Ya, kenaan dengan bajet 2023 ni, saya rasa tumpuannya memang tidak akan lari daripada isu-isu yang memang sedang dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat pada waktu ini pada hari ini. Kita tahu kita sedang bergelut sebenarnya dengan isu-isu yang asas seperti kenaikan kos sara hidup, kenaikan barang-barang asas seperti bahan makanan yang sebenarnya menghadapi tekanan inflasi sebenarnya antara yang paling tinggi dalam senarai item yang dalam basket of goods itu kalau kita lihat barang-barang makanan itu sebenarnya yang menjadi antara yang paling tinggi sekali menghadapi tekanan inflasi. Begitu juga berkenaan dengan gaji, pekerjaan, peluang pekerjaan. Bukan saja peluang pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang boleh menawarkan gaji yang setimpal dengan kelulusan. Macam saya bertugas di dunia akademik, kita saban hari kita dengan mahasiswa, kita mendidik mereka, dan kita tahu apa harapan mereka. Setiap hari saya berhadapan dengan mereka dan saya amat faham sekali apa harapan mereka.
dan oleh sebab itu kadang-kadang kita tak hairan juga kalau pada waktu ini ada golongan mahasiswa yang mungkin mengatakan tak masuk universiti pun tak apa kalau macam ni sebab apabila mereka bergraduat apa yang mereka dapati selepas bergraduat itu tidak menepati harapan mereka. Jadi saya rasa ini adalah antara isu-isu pokok yang rakyat memang sedang menunggu-nunggu sama ada bajet ini mampu meredakan tekanan-tekanan yang sebahagian besarnya memang berlaku akibat daripada pandemik COVID-19 itu sendiri. Tetapi juga ada masalah-masalah struktural dalam sistem ekonomi, struktur ekonomi yang telah wujud sebenarnya sebelum pandemik itu. Jadi masing-masing kita sedang menunggu sekarang ini. Kita lihat bagaimana bajet 2023 ini dapat menangani isu-isu yang asas itu. Menarik. Baik, kita akan dapat juga pandangan daripada tetamu, seorang lagi tetamu iaitu Datuk Hajah Faridah Ejaba yang merupakan Yang di-Pertua Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia ataupun Usanita, dan ini mungkin tepat sebenarnya dengan topik yang menjadi pilihan kita iaitu Belanjawan 2023 Perkasa PKS. Dan mungkin Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Datuk. Sehat? Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dapat juga kita sembang-sembang akhirnya, Datuk, ya? Ya, lama kita tak bersembang. Kita tak sama malam ke Depok tadi. Ya. Okey, Tok. Ini kita bercakap tentang Belanjawan 2023 Perkasa PKS, dan macam saya sebut di awal program tadilah, mungkin satu berita yang mungkin melegakan ataupun menggembirakan sebenarnya, terutamanya mereka yang terlibat dalam PKS ini, apabila Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan komitmennya yang PKS akan diberi tumpuan dalam pembentangan semula Belanjawan 2023 ini. Tapi mungkin ramai juga yang tidak mengetahui, walaupun sepintas lalu tadi disebut oleh Profesor Dr. Aida, disebabkan oleh pandemik COVID-19, antara golongan yang begitu terasa kesannya ialah golongan mereka yang terlibat dalam PKS ini. Jadi apakah Datuk melihat bagaimana dengan situasi PKS di negara kita ketika ini? Apakah berada dalam keadaan yang memang amat-amat memerlukan suntikan semangat melalui Belanjawan 2023 ini, Tok? Ya, Alhamdulillah, Datuk, kerana bernama memberi peluang kepada Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra, terutamanya dengan nama Jabatan Usanita. Saya bagi pihak mereka telah orang kata telah pun berbincang berkenaan dengan bajet 2023 dan apa yang telah diutamakan oleh Perdana Menteri ke-10 kita, iaitu PKS diutamakan. Kita of course lah, kita merasa bangga, kita merasa berharap dengan penuh harapan agar apa yang diperkatakan tu akan direalisasikan dan akan diberi kepada ketetapan saluran yang tepat, kerana kadang-kadang memang betul apa yang dia nak perkatakan tu adalah orang kata dia ayat tapi apa kata saluran tu saluran dan orang kata penyelesaian dia tu kadang-kadang tidak tepat. Itu yang kadang-kadang kebimbangan kepada kami, terutamanya bagi saya mewakili wanita, usahawan wanita yang banyaknya memang daripada B40, yang banyak betul-betul memang orang kata tertekan, yang menghadapi dalam keadaan yang pandemik, endemik, memang kamilah orang yang really orang kata struggle yang menghadapi keadaan gini. Dan pastilah bajet yang akan diumumkan ini yang kami nantikan, dan kami berharap agar apa yang ditumpukan kepada wanita itu adalah sepatutnya dia beri utamaan kepada utamanya kepada usahawan lah, daripada PKS. Mungkin sebelum saya dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Aida sendiri, berlandaskan daripada mungkin pengalaman yang dikongsikan bersama-sama dengan ahli-ahli dalam Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia ataupun Usanita sendiri, apa masalah besar yang dihadapi oleh usahawan-usahawan wanita kita, terutamanya semasa mengalami pandemik COVID-19 sehinggalah ke detik ini sebenarnya, Tok, yang perlu diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan?
Yang itu yang kami pun Sanita ada buat retreat Kami ke negeri-negeri untuk mengetahui sebenarnya punca kenapa yang betul-betul mereka rasa tertekan dalam keadaan pandemik disebabkan apa perniagaan. Sebab apa dalam Sanita kami usahawan kami merangkumi ke semua, iaitu daripada usahawan kecil daripada seorang macam peniaga yang kecil-kecilan, hanya peniaga yang runcit, yang jual pakaian, yang services. Itu yang bila pandemik melanda ni, orang kata COVID melanda ni, itu yang mereka hadapi. Jadi melalui itulah bila mereka nak develop balik tu agak bukan senang. Jadi itu yang kita rasakan, diorang masih lagi merasa tekanan itu. Macam tadi saya berjumpa dengan usahawan wanita sendiri bertanya. Kadang-kadang yang mereka yang dah ada kedai terpaksa tutup kedai, dan bila mereka nak develop balik tak mudah. Jadi bila tak ada campur tangan daripada kerajaan dan bantuan daripada kerajaan akan lagi menyukarkan mereka. Itu yang mereka hadapi. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada Prof. Dr. Aida Idris sendiri, berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Datuk Hajah Faridah tadilah. Yalah, secara kasarnya kita mengetahuilah tentang masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan wanita khususnya lah yang terlibat dalam industri PKS ini sendiri. Tetapi apa yang Prof lihat dalam belanjawan 2023 ini, penekanan ke arah mana sebenarnya yang boleh memberikan cahaya sebenarnya kepada usahawan-usahawan PKS ini khususnya? Isu-isu asas yang saya sebutkan tadi itu memang memerlukan perhatian yang sangat serius, komitmen yang sangat tinggi daripada pihak kerajaan untuk ditangani. Sebahagiannya yang telah saya sebutkan tadi, seperti kenaikan kos bahan mentah. Orang yang berniaga ini dia memang memerlukan bahan mentah untuk diproses dan kemudian dijual semula. Jadi kalau kos bahan mentah, begitu juga dengan kos operasi, contohnya minyak, kos import, dengan ringgit yang melemah, contohnya apabila nilai ringgit itu melemah, kalau ada bahan mentah yang mereka perlu beli dari luar negara, maknanya mereka perlu import dari luar negara, dengan ringgit yang melemah, sudah pasti itu menimbulkan tekanan yang berlebihan kepada mereka, tekanan kos yang berlebihan. Selain daripada kos tenaga kerja, pada saya ini memang satu yang isu yang memang sangat kritikal sebenarnya untuk setengah sektor. Contohnya sektor retailing, sektor peruncitan, begitu juga dengan perhotelan, perladangan. Kita masih belum dapat menangani masalah ini dengan dengan tuntas. Kita tahu semasa PKP dahulu, lebih kurang 2 juta pekerja asing telah pulang ke negara masing-masing. Dan sejak sempadan negara dibuka semula pada 1 bulan 4 tahun lepas sehingga hari ini, hanya lebih kurang 5% sahaja daripada jumlah 2 juta itu yang sudah kembali semula ke Malaysia untuk bekerja. Jadi kita mempunyai itu kelompongan tenaga kerja yang memang sangat-sangat diperlukan, kerana walaupun kita bergerak ke arah pendigitalan, otomasi dan sebagainya, ada setengah sektor yang masih bergantung, sangat-sangat bergantung. Contohnya macam sektor perhotelan, cleaner, pembersihan, maintenance untuk menjaga kebersihan hotel, servicesnya. Begitu juga dengan perladangan. Bukan semua kerja dalam sektor perladangan itu boleh diotomasikan ataupun boleh digitalisasikan. Jadi itulah, selain daripada tekanan inflasi, PKS kita pada hari ini juga menghadapi kekurangan, kekusutan daripada segi kekurangan tenaga kerja. Dan saya rasa mungkin satu lagi faktor yang mungkin saya boleh kongsikan pada malam ini ialah penguasaan teknologi.
itu sendiri dalam kalangan pengamal industri ataupun pengusaha-pengusaha PKS ini. Aplikasi teknologi, penguasaan teknologi itu masih belum di tahap optimal. Jadi apabila kita tidak berada di hadapan, di barisan hadapan dalam penguasaan ataupun aplikasi teknologi, PKS kita tidak dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang terkini. Tak dapat menghasilkan produk-produk dan perkhidmatan yang bernilai tambah. So value added products and services itu yang menentukan harga jualan produk dan perkhidmatan. So kalau tidak ada nilai tambah, apa yang mereka tawarkan kepada pasaran, pada pelanggan, adalah basic products and services. So kalau kita offer, kita tawarkan basic products and services, harga yang kita boleh letakkan pada product and services itu juga adalah harga yang asas, harga yang mana profit marginnya tidak tinggi. Jadi ini semua dia ada mempunyai circular effect lah, ya. So tidak ada jualan yang tinggi, maknanya you punya profit pun cukup makan saja. Jadi tidak boleh nak dilaburkan balik untuk mengembangkan perniagaan tersebut. So dia akan go round and round a catch-22 situation. Okey. Baik, kita akan sambung lagi Prof dan juga Datuk, tapi seperti biasalah kita berehat dulu buat seketika, dan kepada anda saya ingatkan lagi, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa guna dua talian yang kami sediakan kepada anda di ruang bicara ini, 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Kita rehat dulu dan kita kembali semula ruang bicara sebentar saja lagi. Mana lagi? Tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2023 Perkasa PKS. Difahamkan ada dua pemanggil di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Soal konten sekali dan dua ahli panel. Ya. Ini saya ada mengenai satu isu, dua tiga isu. Pertama mengenai kenaikan OTR kan. Bila kenaikan OTR ni, jadi usahawan PKS ni dia menghadapi masalah untuk bayaran bulanan balik bayar yang diorang pinjam tu. Okay. Jadi saya nak tanya Pak Doktor, adakah Pak Doktor setuju apabila kenaikan OTR ni menjadi masalah kepada usahawan yang yang berniaga di perniagaan kecil PKS ni? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, moratorium. Bank dia orang ada rancangan bagi moratorium kepada PKS. Tetapi apabila ni moratorium ni bila laku PKP ni, jadi masalah kepada mereka. Jadi bank pula bukan dia orang untuk bagi dia orang charge interest lebih tinggi lagi. Terutama usahawan B40. Dia orang ni kait pagi makan pagi, kait petang makan petang, tetapi kerjaan tidak menyelesaikan masalah ni. Minta Pak Doktor penyelesaian bagi ulasan pada ini itu yang kedua. Yang ketiga yang gaji minimum tu. Gaji minimum tu apabila PKS kan, usahawan PKS ni dia orang telah menggajikan pekerja kerajaan telah yang dulu masa PM9 dia ada buat gaji minimum 1,500. Apabila pelaksanaan ni dia orang terpaksa bagi gaji minimum, jadi masalah pada mereka sebab dia orang terpaksa menaikkan harga barangan mereka untuk penjualan ni dalam jualan makanan kan. Minta dua ahli panel ni ulas jalan ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Okey, menarik juga persoalan yang anda bangkitkan. Tapi kita ambil satu lagi panggilan, Ramzah dari Kelantan. Assalamualaikum, Ramzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya ingin bertanya kepada kedua ahli panel bahawa bagi pendapat saya, untuk menggerakkan ekonomi itu, menggerakkan wang jadi cair, tidak jumuk, tidak beku. Saya bercadang kepada bajet ini ditambah nilai bantuan rahmah supaya memberi manfaat kepada penjaya yang memerlu dan ia akan menggerakkan ekonomi. Bukan menjumuk mana
rakyat Malaysia bukannya malah. Apabila tambahkan bagi pendapat saya nilai bantuan rahmah, maka akan menggerakkan ekonomi dan ini akan memanfaatkan rakyat yang di tahap bawah mendapat juga independen. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Ramzah dari Kelantan. Menarik juga persoalan yang dibangkitkan. Mungkin kita dapatkan dulu respon daripada Datuk Haji Faridah lah berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Jadi apakah Datuk merasakan bahawa inilah antara masalah-masalah yang mungkin perlu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan, terutamanya dalam pembentangan bajet 2023 nanti, Datuk? Komen, Datuk? Jadi sebenarnya saya nak tambahkan apa yang Prof cakap tadi, Prof Dr cakap tadi, ke apa yang dia kata tu semua amat tepat. Contohnya disebabkan dengan kenaikan harga, dengan kami dengan sewa premis yang mahal, dengan pekerja yang minta gaji jadi yang agak tinggi sekarang, itu yang buatnya PKS akan menaikkan harga-harga jualan mereka agak tinggi. Jadi itu yang kos akan bertambah. Dan begitu juga apa yang telah yang diperkatakan oleh tadi daripada Penang tadi, mereka merasa inilah yang kita ni sekarang ni usahawan ni yang merasa begitu beban. Itu yang kita minta kerajaan memberi tumpuan kepada ni. Bagaimana untuk membantu kami untuk menyelesaikan agar kami boleh lagi bergerak dengan pantas untuk menaikkan lagi ekonomi negara. Itu dia sebabnya. Itu bila contohnya bila OPR tu naik. Jadi of course kami juga menerima kesan yang amat hebat. Kami ni usahawan-usahawan kecil. Bila orang kata betul lah kais pagi makan pagi bila nak niaga. Dan sekarang pula dah selepas pandemik ni, yang menerima akademik ni banyak sangat usahawan-usahawan yang orang-orang luar yang nak menjadi usahawan. Seolah macam mereka semua nak berniaga. Jadi tumpuan tu seolah macam satu tempat begitu. Yang dulunya sepatutnya mereka ada fokus business mereka, specialty mereka, tapi bila oleh keadaan ni mereka nak berniaga yang sama juga dengan usahawan-usahawan lain. Jadi itu akan lagi menjadi tekanan pada kami lah, yang mana-mana yang berniaga, yang kecil-kecilan, yang niaga, especially kalau barang naik ni, of course lah kepada peniaga-peniaga yang buat catering, niaga jualan-jualan makanan, itu yang lagi mereka rasa. Dan lepas tu bila mereka pula nak kena adakan kedai, premis pula, bagi sewa lagi, dah lah kami dalam keadaan itu, bagi sewa lagi tinggi lah. Jadi terpaksa lah juga orang kata mencari tempat yang kecil dah, ataupun tengok dia macam runcit dia di rumah, di warung-warung. Jadi perkara tu orang kata tidak berkembang dengan begitu cantik lah. Itu yang kami dapat lah. Kami merasakan tekanan tu sekarang. Baik, mungkin Prof juga ada pandangan tersendiri, Prof, dalam isu-isu yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat inilah. Tapi kalau kita lihat kembali apa yang berlaku dalam kerajaan yang lalu, kita lihat bahawa ketika berlakunya pandemik COVID-19, ketika keadaan ekonomi begitu teruk sekali, kita lihat bagaimana kerajaan memberi reaksi yang agak positif dalam usaha untuk membantu terutamanya golongan yang terlibat dalam PKS inilah. Pelbagai diskaun diberikan dan moratorium juga diperkenalkan ketika itu. Tapi apakah Prof melihat bahawa itu sebenarnya mungkin hanyalah sebagai satu ubat sementara sahaja untuk memulihkan keadaan, tetapi apa yang harus diteruskan dalam belanjawan nanti? Dalam pembangunan ekonomi mana-mana negara pun dia ada perancangan jangka pendek, perancangan jangka sederhana dan perancangan jangka panjang. Kalau rakyat ataupun usahawan PKS tidak dibantu supaya mereka boleh survive jangka pendek, tak mungkin mereka boleh capai yang jangka panjang itu. Jadi macam yang Datuk sebut tadi, bantuan-bantuan yang banyak diperkenalkan oleh kerajaan terdahulu, seperti moratorium, diskaun electricity, diskaun premis, premis perniagaan. Kalau di jabatan-jabatan kerajaan pada waktu itu memang banyak sekali diskaun yang diberi. Dan salah satu yang saya masih ingat hingga sekarang, yang masih orang sebut-sebut dan ingat-ingat sehingga sekarang, adalah subsidi upah. Kerana pada
at the height of the pandemic pada waktu itu memang jualan terhenti dan untuk menangani masalah pemberhentian pekerja kerajaan pada waktu itu telah memperkenalkan subsidi upah hiring subsidi, wage subsidies, semua ini telah banyak membantu PKS untuk survive, bertahan dalam jangka pendek yang memang amat diperlukanlah pada waktu itu dan of course salah satu lagi projek yang dah sementelah kita bercakap tentang kerajaan terdahulu, ada satu lagi projek yang mungkin saya boleh sebut, iaitu pendigitalan jendela, projek jendela pendigitalan itu dilakukan dengan begitu sistematik, begitu tersusun, begitu agresif, ada master plan, ada blueprintnya dan sebagainya. Jadi kita melihat bagaimana itu boleh membawa kepada kesinambungan recovery proses proses pemulihan itu daripada jangka pendek pada jangka sederhana dan kemudian pada jangka masa panjang. Jadi kita harap dalam bajet ini kita boleh lihat bantuan-bantuan yang sama dikekalkan isu OPR tadi sudah pasti ia memberi tekanan ataupun memberi kesan negatif kepada peniaga dan oleh kerana itu kita harap sekali lagi moratorium boleh dipertimbangkan, diskaun boleh dipertimbangkan untuk jangka masa pendek wage subsidies again geran pinjaman dan sebagainya. Tapi untuk jangka masa panjang ada satu isu yang disebut oleh Datuk Faridah tadi, iaitu berkenaan dengan pasaran yang tepu itu seolah-olah peniaga kita terutamanya yang dalam mikro itu sektor mikro itu seolah-olah semuanya berebutkan pasaran yang sama. Jadi untuk pembangunan PKS jangka panjang saya mengharapkan bajet 2023 ataupun kerajaan semasa ni mencari satu kaedah untuk membawa mereka ini meneroka pasaran-pasaran baru, sektor-sektor baru dan pasaran-pasaran baru. Kita ada sektor mikro yang pengusaha-pengusahanya mungkin tidak mampu untuk menembusi pasaran antarabangsa kalau dilakukan bersendirian kerana mereka mempunyai keterbatasan dari segi modal, tenaga kerja dan sebagainya, itu telah kita sebut tadi. Jadi tugas kerajaan, tanggungjawab kerajaan ialah untuk memikirkan bagaimana adakah mereka ini boleh diletakkan dalam satu skim ataupun program untuk membawa mereka bersama mencari kekuatan secara kolektif, dan kekuatan yang dapat dibina secara kolektif oleh pengusaha mikro itu kemudiannya boleh digunakan untuk menembusi sektor baru ataupun pasaran baru, terutamanya di peringkat global, supaya pengusaha ini seperti yang Datuk Faridah sebut tadi tidak berebut-rebut kan pasaran yang sudah tepu sebenarnya pada hari ini. Kalau if we are talking about domestic market lah. Satu lagi aspek juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk Hajah Faridah. Ini kerajaan juga kebelakangan ini banyak menyebut tentang mungkin akan ada subsidi, tetapi subsidi bersasar. Dan bila kita sebut tentang subsidi bersasar ini, sudah pastilah golongan yang terlibat dalam PKS ini juga mengharapkan sesuatu sebenarnya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa golongan yang terlibat dalam PKS ini juga sebenarnya masih lagi mengharapkan subsidi daripada kerajaan selain daripada moratorium yang diberikan sebelum ini? Jadi apa lagi sebenarnya yang menjadi harapan kepada Datuk dan rakan-rakan dalam usaha Nita ini khususnya? Beginilah, sebenarnya siapa yang tak nak subsidi, semua orang nak subsidi, tapi kami juga faham kerana kadang-kadang kalau terlalu memberi subsidi itu pun orang kata dah macam in the comfort zone. Namun gitu betul yang kata Prof tadi, kita kena ada short term, kita kena ada long term. Short term tu macam mana sekarang untuk kita membantu untuk mereka mencepatkan ekonomi mereka, untuk mereka menggerakkan meneruskan perniagaan mereka dengan tepat agar contohnya tadi tu dengan membantu dengan bagaimana untuk menurunkan barang-barang yang sekarang barang mentah yang tengah melambung-lambung ni itu keutamaannya, bagaimana untuk membantu bagi kami memerlukan pekerja-pekerja ni agar orang kata
memang teknologi itu ada, tapi betul ada yang workforce tu tidak perlukan teknologi, mereka perlukan human, yang untuk bersama-sama mereka untuk meningkatkan perniagaan mereka. Jadi hanya di sini saya nampak bila short term tu kita kena pastikan saluran yang akan diberi di bajet 2023 ni kepada saluran yang tepat. Ya, itu saya selalu cakap tu kepada saluran yang tepat. Untuk membantu wanita ni, iaitu untuk meningkatkan lagi, mencepatkan lagi, macam contoh memberi geran dan subsidi yang telus. Keduanya, bila long term kami memerlukan juga safety net. Dalam perniagaan ni kadang saya tengok kadang-kadang kita dah lalui dah yang keadaan yang mengejut. Keadaan yang pandemik ni yang tidak disangka-sangka. Peniaga yang tengah agak mewah, tengah apa, bila kena keadaan begini, mereka tak ada simpanan. Mereka tak ada safety net. Tak ada untuk bila dalam kesesakan, dalam orang kata orang kata bencana lah dikatakannya, kita tak ada. Jadi itu yang the long term tu kita kena duduk dengan kerajaan, kena membantu juga kerajaan juga kena mendengar apa yang safety net yang kami perlukan. Itu yang kadang-kadang kita kena work hand in hand bersama kerajaan, terutamanya NGO lah, terutamanya macam kami daripada Usanita yang mempunyai ahli yang begitu ramai di seluruh Malaysia. Sebab apa, kami ada ahli kami adalah daripada daerah sendiri, marahan sendiri, B40 sendiri, ibu tunggal lagi, lagi tu wanita hasnah, usahawan hasnah lagi, yang banyak sangat menerima segala tekanan ni. Itu yang kita nakkan pastikan kerajaan bila diumumkan bajet 2023 berketepatan apa yang diperlukan. Bila kita bercakap tentang safety net, ini pun sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya, Prof, yang juga perlu diberi perhatian yang serius juga lah. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita lihat situasi ekonomi semasa kita bercakap tentang kos sara hidup, harga barang yang meningkat tinggi dan sebagainya, apa lagi yang kadang-kadang saya terfikir jugalah, mungkin yang meniaga nasi lemak misalnya, yang membuka restoran kecil-kecilan, bagaimana mereka harus menghadapi situasi ini kalau mereka ingin survive dalam bisnes yang dijalankan itu. Ya, betul. Saya ingat dalam hal ini literasi keuangan, financial literacy merupakan sesuatu yang sepatutnya menjadi asas lah setiap peniaga ataupun setiap orang yang ingin mencemburi dunia perniagaan ini. Kalau kita ada literasi keuangan, asas literasi keuangan yang kukuh, sekurang-kurangnya mungkin kita boleh dapat tahu ada ruang-ruang tertentu yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan kos operasi, ada ruang-ruang tertentu yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan kita punya supply chain sendiri, bahan mentah yang kita perlukan dalam operasi kita itu, mungkin ada yang kita boleh hasilkan sendiri. Contoh yang saya bagi contoh yang paling mudah sekarang ini adalah contohnya dalam bidang F&B kan, untuk usahawan-usahawan mikro yang berniaga di gerai-gerai, di pasar malam dan sebagainya. Ada sebahagian besar daripada mereka ini sekarang ini yang sedang giat menjalankan urban farming. Kalau di pusat-pusat bandar, mereka sekarang ni setengah mereka sudah memulakan community urban farming ataupun pertanian bandar, di mana mereka menghasilkan sayur-sayuran, bekalan sayur-sayuran yang kemudian mereka gunakan untuk tujuan perniagaan, memasak dan kemudian berniaga semula. Dan inisiatif seperti ini walaupun nampak macam kecil, tetapi secara kumulatif dia boleh sekurang-kurangnya membantu peniaga-peniaga mikro ini untuk menangani waktu-waktu sukar, sekurang-kurangnya untuk survive jangka pendek sebelum mereka pergi kepada pembangunan jangka panjang. So aktiviti seperti ini macam saya sebutkan tadi, nampak kecil, tapi sangat penting sebenarnya kalau dibuat secara kolektif, kumulatif, kesan kumulatif dia tu sangat penting sebenarnya. Dan
ia adalah hasil daripada financial literacy, literasi keuangan. Kalau tidak ada literasi keuangan, dia tidak akan nampak itu ruang-ruang tertentu di mana yang sebenarnya mereka boleh mengurangkan kos, mengurangkan kebergantungan kepada mungkin import dalam situasi ringgit yang lemah. Contohnya kalau macam di Malaysia ni, kalau di Perlis di utara sudah begitu aktif sekali, contohnya sektor-sektor baru seperti jagung untuk makanan ternakan dan sebagainya. Industri-industri baru yang pada dahulunya kalau orang muda mungkin dia pandang sepi, tapi pada hari ini daripada hasil daripada literasi keuangan itu, kesedaran itu akan timbul. Jadi pada saya usahawan-usahawan kita terutama yang mikro itu tadi perlu diberilah pendidikan, perlu diberi latihan yang lebih asas sebenarnya sebelum pergi kepada marketing, promotion, pendigitalan, automation. They should start with literasi keuangan. Okey, nanti kita tanya persoalan itu bersama dengan Dato' Hajah Farida. Itu satu isu yang menarik juga sebenarnya. Tapi kita berehat hanya buat seketika dan kembali nanti insya-Allah banyak lagi, mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua tetamu kita yang berada di studio Ruang Bicara hari ini. Seorang di studio, seorang lagi kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di Ruang Bicara ini. Dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2023 perkasa PKS. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Hajah Idris dari Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Dan kita juga masih lagi bersama dengan Dato' Hajah Farida Jabar yang dipetua Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia ataupun Usahanita. Baik, saya nak dapat pandangan Datuk daripada apa yang disebut oleh Profesor Dr. Aida sebentar tadi. Ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya itu. Ya. Kita bercakap tentang Prof Aida tadi menyentuh tentang financial literasi keuangan itu sendiri, dan kemudiannya kita juga nak tahulah apa yang dilakukan oleh Usahanita sendiri dalam usaha untuk memberi pendidikan keusahawanan kepada ahli-ahlinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Usahanita sebenarnya tu? Apa yang Prof Datuk cakap tadi itu tepat. Namun begitu, bagi kami macam usahawan kecil ni kan, kadang-kadang kita juga walaupun memang apa yang Prof cakap tadi untuk mengawal kata berkeupayaan aliran tunai tadi, untuk diberi pengajaran agar kita boleh buat macam urban farming apa. Actually sebenarnya usahawan kami pun dah orang kata dah mula dah mula menceburi dalam bidang tu. Namun mereka ni kadang ialah biasalah kalau mereka pun nak menanam, mereka pun nak ini, mereka nak memasak, kita nak itu, agaknya perkara tu agak terlalu kompak bagi mereka. Namun kadang-kadang kita pula dalam Usahanita juga kadang-kadang kita meluaskan, kita contohnya bagaimana saya nak cakap kita nak mereka fokus. Contohnya bila orang tu berniaga, contohnya orang tu masak nasi lemak, kalau boleh masak nasi lemak tu kita nak mereka masak nasi lemak betul-betul. Untuk yang nak supply ni, kita bagi usahawan kita satu tadi tu yang boleh supplykan dengan dia dengan harga yang betul-betul munasabah. Dan marketing pun orang ni, jadi kita nampak benda tu lebih more fokus. Kalau mereka nak buat itu daripada A tu sampai tu agak sukar jugalah. Itu yang selalu saya cakap pada ahli-ahli usahawan saya, itu dia. Keduanya pasal account, pasal aliran tunai tadi. Memang betul, namun kita masih memerlukan juga penglibatan agensi keuangan untuk membantu. Okey. Itu kita penting. Kita perlu, walaupun kita memang betul kita ada to minimize everything lah, kita nak kurang ke sana, tapi kita perlu, kadang-kadang kita perlukan, utamanya sekarang kita menggunakan tambahan modal.
tambahan modal untuk lagi mereka pasal dah barang naik, benda semua dah naik, semua agak sukar. Jadi bila tambahan modal itu amat diperlukan, kita perlu juga agensi keuangan untuk jangan memperketatkan sangat permohonan loan permohonan kami ni. Pasal kita dah lah susah bila kita nak mohon, dia punya so stringent untuk nak melepaskan satu permohonan tu, itu yang kami lagilah ada tekanan terhadap usahawan-usahawan kami. Di situ yang saya selalu perhatikan bila diorang duduk isu, dia kata dah lah kita ni nak pinjam loan ke, nak dapat grant pun susah, nak loan pun susah, terpaksa lah juga masih balik juga kepada pinjaman alung. Pernah tak? Pernah tak? Tadi Datuk sebut banyak perkara, banyak isu yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam PKS inilah, terutamanya usahawan-usahawan wanita sendiri. Pernah tak pihak usaha wanita sendiri bertemu dengan jabatan kerajaan yang bertanggungjawab dalam isu ini, membincangkan masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan wanita dalam PKS ini, dan bagaimana reaksi daripada pihak kerajaan sendiri? Ada. Kita memang kerap berjumpa, tapi ada masanya the implementation tu agak lambat, agak kadang-kadang bila kita cakap tu depan kita dia kan, tapi bila kemudian proses tu masih lagi sukar. Jadi sukar bagi kami ni dah yang nak menyalurkan segala kemuskilan, kesusahan pada ahli ni kepada agensi-agensi dan bank-bank yang terlibat ni, tapi mereka kata benda tu datang sama juga, balik pada asal lah, ibarat begitu. Kemudiannya satu lagi bila kita sebut tu, dia kata loan dah habis, duit dah habis, kan asyik itu je. Jadi bila dah tekanan usahawan kami ni, jadi kami terpaksa cari alternatif lain. Bila alternatif lain mana? Jadi berbalik kepada cerita yang lama, kita akan pinjam kepada diorang akan pinjam kepada alung. Itu sekarang dah kembali semula the trend tu balik semula dah. Kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Datuk Hajah Faridah, memang satu situasi yang cukup mencabar sebenarnya kepada usahawan PKS ini, tak kiralah sama ada usahawan wanita ataupun usahawan lelaki sendiri. Jadi dalam belanjawan ini kita mengharapkanlah mungkin Prof juga mungkin ingin menyeru ataupun melihat ataupun menyentuh tentang perkara yang perlu dibangkitkan dan dilihat secara serius, terutamanya dalam belanjawan 2023 ini. Saya mungkin ingin divert sikit daripada isu-isu pokok yang telah kita bincangkan, dan saya ingin menyentuh mungkin satu atau dua isu yang lain yang belum kita sebut. Sebagai seorang pendidik dalam dunia akademik, saya melihat pendidikan keusahawanan itu sesuatu yang sangat penting. Jadi dalam dunia akademik, kita ingin melahirkan, kita ada master plan tindakan keusahawanan dan sebagainya, yang objektif ataupun wawasannya adalah untuk melahirkan usahawan-usahawan siswa atau usahawan graduan. Tetapi kita masih lagi bergelut dengan isu-isu seperti startup grants, grants untuk pelajar-pelajar yang ingin memulakan startup perniagaan di universiti juga. Itu juga satu isu yang tidak berkesudahan. Kalau student datang pada kita, setiap universiti ada pusat-pusat keusahawanan masing-masing. Kalau ada pelajar yang datang bertemu dengan pusat keusahawanan dan bertanyakan tentang geran-geran keusahawanan, adakah available atau tidak, most of the time memang jawapannya tidak ada, tidak ada geran. Kebiasaannya jawapannya adalah you have to compete dengan usahawan di luar sana. Maknanya kalau you nak apply for grant, kena pergi kepada pool of money yang sama. Tekunnya, marahnya, PNB-nya, tidak ada geran keusahawanan yang khusus untuk mahasiswa yang mungkin boleh ditadbir oleh universiti sendiri, ataupun pusat-pusat keusahawanan di setiap IPTA, di setiap universiti.
Jadi saya harap ini suatu yang boleh diberi perhatian dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai usahawan siswa dan usahawan graduan. So itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin juga ini satu isu yang kita belum sentuh setakat ini, jadi saya ambil peluang ini untuk menyentuh keselamatan cyber. Pada saya keselamatan siber ini satu isu yang again tidak berkesudahan. Setiap hari kita mendengar tentang online scamming, pesara, peniaga yang telah bekerja berpuluh-puluh tahun menyimpan wang daripada titik peluh mereka itu hilang begitu saja akibat kegiatan scamming, online scamming dan sebagainya. Jadi dalam usaha kerajaan untuk menggalakkan usahawan mendigitalisasikan perniagaan mereka, beralih kepada platform digital, mereka sebenarnya lebih terdedah lagi kepada kegiatan-kegiatan seperti online scamming itu. Lebih banyak masa ataupun lebih banyak kadar operasi transaksi perniagaan dijalankan secara maya, lebih terdedah lagi rakyat ataupun usahawan PKS kita kepada kegiatan tersebut. Jadi saya juga berharap bajet 2023 ini akan melihat secara serius, secara menyeluruh bagaimana isu keselamatan siber ini boleh ditangani once and for all. Kita tak maulah dengar lagi dah pesara warga emas yang telah berpuluh-puluh tahun bekerja bermati-matian menyimpan dan akhirnya hilang lebur begitu saja dek kerana kegiatan seperti itu. Bila Prof sebut tentang masalah yang dihadapi 1 dan 2 tadi itu, terutamanya saya nak tanya secara ikhlas pandangan Prof sendirilah. Kerajaan menyuarakan tentang apa yang disebut sebagai digital economy sebenarnya, tetapi untuk mencapai matlamat dan hasrat yang diinginkan oleh kerajaan, apakah secara peribadi Prof merasakan bahawa selagi seperti keselamatan cyber itu tidak diberi perhatian serius, mungkin juga apa yang kita sebut sebagai digital economy itu tidak akan mencapai kepada tahap yang kita inginkan sebenarnya, Prof? Ya, sudah pasti don't get me wrong, pada saya secara ikhlas, digitalisasi ini adalah satu yang sangat penting. Betul. Dalam dunia yang semakin global, dalam dunia di mana kita tidak boleh lagi bergantung kepada pasaran domestik semata-mata. Digital platform, e-dagang, e-commerce menyediakan platform ataupun alternatif yang orang kata mampu milik kepada usahawan, terutamanya mikro, kecil dan sederhana. Kerana untuk mereka sentiasa membuat transaksi secara fizikal, itu sangat menelan kos yang sangat tinggi. Jadi platform digital memberi mereka alternatif yang murah itu untuk melakukan perniagaan di peringkat antarabangsa. So don't get me wrong, pada saya digitalisasi ini satu yang sangat penting dan kita sudah berada di landasan yang baik. Tetapi keselamatan siber juga perlu berjalan seiring. Otherwise kita pergi, kita balik. Ambil satu tapak ke hadapan, 2 tapak ke belakang. Jadi perlu ditangani secara baik seiring. Okey, baik. Tinggal 2 minit saja lagi. Datuk Hajah Faridah. Jadi mewakili Usanita, harapan yang ingin Datuk lontarkan, terutamanya lah menjelangnya pembentangan belanjawan 2023 hari Jumaat ini. Sampaikan seruan, sampaikan harapan Datuk. Okay, Datuk, saya nak tambah sikit je tadi, betul apa yang Prof cakap tadi about the yang scammer tu. Sekarang itulah sebabnya sekarang Along tu dah ditukar kepada scammer. Kalau dulu orang sebut Along, inilah sebab menggunakan cyber oleh kerana teknologi itu yang tadi saya sebenarnya ada nak bercakap lah pasal Along cyber itu yang tumpuan utama juga agar kerajaan betul-betul memfokuskan, memperhatikan, memantaukan, memantau sungguh-sungguh keadaan sekarang yang terlalu berluasa sangat. Terlalu ramai juga ahli-ahli saya dah kena sangat dengan scammer-scammer ni.
ya, hingga kadang-kadang mereka baru nak berniaga, oleh kerana mereka terdesak untuk memohon, menampakkan ada pinjaman-pinjaman tu, mereka sanggup melabur sikit tapi mereka hilang segala-galanya. Dan Datuk, terima kasih sekali lagi saya bagi pihak Usaha Nita keseluruhan di Malaysia ni, iaitu merayu dan memohonlah kepada pihak kerajaan yang untuk yang akan membentangkan bajet 2003 ini untuk memberi tumpuan khas short term clue kepada usahawan-usahawan dan terutamanya kepada usahawan wanita yang amat memerlukan, dan saluran tu mesti tepat amat kepada pengguna yang akan didasarkan. Itu yang saya berharap sangatlah, agar harapan kami lah itulah, tapi memang kami menunggulah agar apa yang kami hajatkan dimakbulkan. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Hajah Faridah kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah Datuk, selepas belanjawan ini dibentangkan pada hari Jumaat nanti, kita akan cuba mendapatkan reaksi feedback daripada semua pihak yang terlibat, termasuklah daripada Usaha Nita sendiri, kerana ini kerana ianya merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya. Dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Dr. Aida Idris kerana sudi bersama kami di ruang bicara, walaupun ini kali pertama sebenarnya secara fizikal berada di ruang bicara ini. InsyaAllah mungkin selepas ini kita akan dapat bersama lagi untuk bercakap tentang isu-isu ekonomi yang merupakan satu isu-isu yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang dari masa ke semasa. Dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, sebenarnya ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey kan?